Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Syazwi bin Mazalan. Nombor metrik 283250 akan membentangkan tajuk hidup berbudaya dalam masyarakat. Budaya merangkumi bahasa, proses, cara hidup, adat, tradisi, kebiasaan, nilai dan pengetahuan. Budaya juga berperanan dalam memastikan kelangsungan hidup dan memudahkan penerimaan seseorang individu terhadap keadaan alam di sekitarnya. Kamus Dewan edisi keempat menyatakan bahawa budaya bermaksud tamadun ataupun peradaban manusia. Kerajaan telah mengambil inisiatif dengan mengubalkan dasar kebudayaan kebangsaan. Pengubalan dasar ini dibuat untuk mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak 2000 tahun yang lalu. Antara contoh budaya di Malaysia adalah bertutur dengan dialek atau logat di negeri-negeri masing-masing, budaya berhibur dengan bunyi-bunyian muzik tradisional dan juga budaya pemakaian tradisional. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizuddin bin Abdul Rahman, nombor metrik 283243. Pada hari ini saya akan membentangkan topik berkenaan perkembangan sosiopolitik di kalangan masyarakat. Menurut Kamus Dewan, definisi sosiopolitik adalah berkaitan dengan atau melibatkan faktor-faktor kemasyarakatan dan juga politik. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di Malaysia mempunyai pelbagai diversiti, antaranya terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India dan juga lain-lain bangsa. Hubungan di antara Cina dan Melayu adalah yang paling penting di dalam pembangunan sosiopolitik di Malaysia dan cenderung untuk mendominasi politik pembangunan negara di Malaysia. Sejak terjadi Pertutuhan Kaum pada tahun 1969, sistem politik Malaysia bagaimanapun telah dapat menyerap pelbagai ancaman terhadap kestabilannya. Selain itu, pelaksanaan DEB ataupun dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970 juga telah dapat memulakan program-program tindakan afirmatif untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan etnik di bidang sosial ekonomi, terutamanya dalam menyelesaikan masalah kemunduran ekonomi Bumi-Putera. Selain itu juga, pelaksanaan Dasar Paduan Negara pada Februari 2021 juga adalah salah satu inisiatif negara dalam memastikan negara ini terus mengecapi keharmonian dan kestabilan sosiopolitik sekaligus memacu pembangunan dalam pelbagai sektor yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Hisham bin Saidin. Saya akan membentangkan slide saling tolong-menolong. Pandemik COVID-19 telah banyak memberi kesan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama dengan kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Kerajaan telah melakukan satu inisiatif untuk saling membantu antara satu sama lain, iaitu kempen Kita Jaga Kita. Melalui kempen ini, bukan hanya menteri atau orang atas, orang YB yang bantu kita. Kita sebagai rakyat juga kita boleh bantu antara satu sama lain tanpa mengira agama dan bangsa. Penlibatan NGO menganjurkan kempen amal dalam talian untuk membantu mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Terdapat banyak NGO yang berada di dalam Malaysia ini yang berfungsi sangat baik dan saya harus beri satu pujian kepada mereka ini. Pelibatan NGO dalam membantu mangsa-mangsa pandemik COVID-19 ini memang banyak memberi kesan kepada seluruh rakyat Malaysia.
pelibatan NGO seperti Ustaz Abid Liu. Sebagai contoh, Ustaz Abid Liu adakan satu nombor akaun untuk rakyat Malaysia yang tak dapat turun ke padang untuk membantu, tetapi dia dapat menyalurkan sedikit sumbangan untuk diberikan kepada orang yang memerlukan ketika itu. Melalui kempen atas talian ini juga, ia dapat memudahkan seluruh rakyat Malaysia, seluruh pelibatan rakyat Malaysia untuk tolong antara satu sama lain. Sikap ini sebagai rakyat Malaysia haruslah kita kekalkan walaupun pandemik ini sudah berakhir, kerana dengan ini kita dapat mengekalkan keharmonian dalam sebuah keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiq bin Syamsinur, nombor metrik 283507. Pengalaman sebagai keluarga Malaysia seterusnya ialah memulih semula ekonomi negara. Kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat adalah tunjang perjuangan kerajaan. Perancangan yang tepat lagi mantap menghasilkan kepusatan pembangunan negara, meletakkan negara terkenal di pesada dunia. Kerukunan rukun negara dan penyusunan semula ekonomi negara melalui dasar ekonomi baru DEB oleh Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Husin telah merealisasikan perjalanan pembangunan negara ini. Memetik kata-kata beliau dalam ucapannya di Dewan Rakyat pada 12 Julai 1971. Dasar ekonomi baru negara yang bertujuan membasmi kemiskinan di kalangan rakyat dengan tidak mengira asal keturunan mereka, di samping menyusun semula masyarakat Malaysia untuk mengimbangkan kedudukan ekonomi antara rakyat berbilang kaum. Sebelum pelaksanaan DEB ini, sosioekonomi negara berteraskan kaum. Kaum Melayu tinggal di kampung, mengusahakan sawah dan pertanian. Kaum Cina di bandar sebagai peniaga, manakala kaum India tinggal di estet, mengusahakan ladang. Hal ini mewujudkan jurang pemisah ekonomi antara kaum-kaum utama di negara kita ini. Dalam konteks sekarang, ketika pandemik COVID-19 sedang melanda negara dan seluruh dunia, negara kita tidak terkecuali untuk menepani beban pemulihan ekonomi. Ini adalah antara perkara pokok yang menjadi tumpuan kerajaan selain usaha serius kerajaan memerangi pandemik COVID-19 ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah melantik mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri untuk menerajui strategi pemulihan negara demi mencapai impak ekonomi terbaik dan memulihkan semula kehidupan rakyat yang terjejas teruk. Berbagai langkah diambil kerajaan, antaranya melalui kerjasama Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi MOSTI dan juga dengan Kementerian Kesihatan melalui pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Kejayaan PICK telah membolehkan pembukaan penuh sektor ekonomi sekaligus dapat mengembalikan pendapatan dan pekerjaan kepada rakyat. Selain itu, Kementerian Kewangan melalui inisiatif bayaran untuk program subsidi upah telah menyalurkan sebanyak RM Malaysia 3.3 bilion bagi membantu aliran tunai perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ini memberikan manfaat kepada 189,000 majikan dan 1.9 juta pekerja. Langkah kerajaan ini sangat tepat kerana syarikat dan pengusaha adalah penggerak utama pemulihan ekonomi negara. Kesan COVID-19 ini menjejaskan kehidupan rakyat bukan sahaja golongan B40 tetapi juga kepada golongan M40. Sehubungan dengan itu, pelbagai program dirangka untuk memastikan keluarga Malaysia dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan selesa dan selamat. Selain itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDEK) telah berjaya melahirkan 3,667 usahawan baru yang terdiri daripada belia, graduan dan rakyat yang hilang pekerjaan akibat pandemik. Justru, semua pihak terus berganding bahu sama ada rakyat, sektor kerajaan, sektor swasta melalui kementerian-kementerian dalam membantu memulihkan ekonomi negara akibat kesan pandemik yang melanda. Ibarat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian. Assalamualaikum, saya Luqman Hakim bin Hamdan, nombor metrik 283196, dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang sikap dewan rasa antara satu sama lain.
sikap bertimbang rasa perlu diamalkan agar kita dapat sama-sama membantu meringankan beban orang lain, terutama individu dan juga ahli keluarga yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Badan-badan kerajaan dan NGO mengeluarkan belanja yang amat besar untuk memberikan sumbangan kepada golongan-golongan yang hilang punca pendapatan akibat pandemik COVID-19. Antara bantuan yang diberikan seperti barangan runcit dan juga barangan penjagaan diri untuk disumbangkan kepada golongan-golongan terjejas. Dengan bantuan dan juga sumbangan yang diberikan, ianya dapat mengelakkan daripada berlaku masalah yang lebih serius, iaitu masalah kebeluran dan sebagainya dalam kalangan individu yang hilang pendapatan. Sekian, terima kasih.